Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Insya-Allah ini pertemuan yang pertama pada kajian kitab Fathul Mu'in bi Muhimmatiddin, dan dirujukkan juga kepada hasyiahnya, iaitu Hasyiah I'anatul Talibin. Di kitab ini itu kitab Fathul Mu'in, dicetak sekali dengan hasyiahnya, iaitu Hasyiah I'anatul Talibin, 4 jilid. Kitab saya ini karangan cetakan Darul Hadis Qahirah. Baik, sedikit pengenalan yang pertama sebelum kita membahaskan dan mengkaji secara mendalam tentang kitab I'anatul Talibin ataupun Fathul Mu'in ini. Kitab Fathul Mu'in ini adalah merupakan kitab yang disyarahkan ataupun merupakan sebuah kitab syarahan kepada sebuah matan, iaitu yang bernama Qurratul Ain bi Muhimmatiddin, iaitu karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari ini adalah syarah kepada Qurratul Ain. Dan kitab Fathul Mu'in juga adalah syarah yang dikarangkan sendiri oleh penulis matanya, iaitu matan Qurratul Ain, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, iaitu seorang ulama daripada tanah India, dan disyarahkan juga oleh beliau sendiri, iaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, dengan namanya Fathul Mu'in. Kemudian dikomentarkan syarah tersebut yang dinamakan sebagai hasyiah, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Osman bin Muhammad Ad-Dimyati Al-Bakri, yang wafat pada tahun 1300 Hijrah, yang menamakan hasyiahnya tersebut, kitabnya tersebut adalah kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Hasyiah merupakan komentar kepada kitab Fathul Mu'in. Baik. Okey, kitab Fathul Mu'in ini dikarang oleh Syekh Zainuddin. Okey, nama beliau, sebelum kita membaca kitab beliau ini, sedikit pengenalan ringkas tentang nama beliau. Jadi namanya adalah Zainuddin bin Abdul Aziz bin Ali bin Ahmad Al-Mu'abbari Al-Malibari, Syafi'i min ahli Malibar. Jadi nama dia adalah Zainuddin bin Abdul Aziz bin Ali bin Ahmad Al-Malibari yang bermazhab Syafi'i. Jadi Malibari ini adalah nisbah tempatnya, nisbah negerinya, iaitu sebuah negeri, sebuah tempat yang terletak di dalam benua India ataupun negara India sekarang. Baik. Jadi kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, kitab Fathul Mu'in ini adalah kitab yang masyhur yang digunakan di pendidikan khususnya pendidikan tradisional, di pondok, di pesantren, di dayah, madrasah. Sangat masyhur kitab ini di sekitar Nusantara kita, di Malaysia, di Fatani, di Indonesia, dan kawasan-kawasan yang setempat dengannya. Okey, kemudian kitab ini juga membahas, kitab ini adalah satu kitab yang membahaskan tentang ilmu fiqh
di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan lengkap kitab ini melengkapi kepada 4 rubuk fiqhiyah, daripada bab ibadatnya, bab muamalatnya, bab munakahatnya, sehinggalah bab jinayat. Jadi kitab ini merupakan kitab yang lengkap dari sudut merangkumi kesemua bahagian daripada furu' ataupun cabang ilmu fiqh. Baik, Imam Zainuddin Syekh Zainuddin Al-Malibari ni wafat pada tahun 987 Hijrah bersamaan 1579 Masihi. Jadi lama dah lah kitab ni. Jadi dikategorikan sebagai kitab turas lah, kitab klasik, kitab tradisional, yang mana sebahagian ulama mengatakan untuk menjadikan kitab itu dianggap sebagai kitab turas, mestilah kitab tersebut 100 tahun dan ke atas. Maka kalau kita tengok daripada sudut ataupun nisbah tahunnya itu 1579 Masihi, sekarang 1444 Hijrah, dan 2023 Masihi. Jadi 1500 kepada 2023 Masihi adalah satu masa yang sudah lama lah. Dan Imam ataupun Syekh Zainuddin Al-Malibari juga, beliau ni antara anak murid kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Sebab tu nanti kalau kita jumpa di dalam kitabnya ini, Fathul Mu'in ini, kitab Fathul Mu'in ni, nanti kalau disebutkan intaha syekhuna ataupun qala syekhuna kama qalahu syekhuna, maka syekhuna yang dimaksudkan, guru kami yang dimaksudkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in ini adalah merujuk kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Kerana Syekh Zainuddin Al-Malibari pernah belajar dan menuntut ilmu, khususnya dalam ilmu mazhab Syafi'i, ilmu fiqh Syafi'i, kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami, iaitu seorang imam yang masyhur di kalangan ulama mutaakhirin mazhab fiqh Syafi'i, mazhab Syafi'i. Minal mutaakhirin, minal fuqaha al-mutaakhirin asy-Syafi'iyah. Dia adalah sebahagian daripada al-fuqaha mutaakhir, daripada ulama mazhab Syafi'i. Okey. Kemudian maka Imam Ibn Hajar ni menjadi rujukan yang rujukan yang muktabarlah, salah satu imam rujukan yang muktabar, kerana kitab beliau itu dijadikan antara kitab yang muktamad juga di dalam mazhab Syafi'i, iaitu karangan beliau yang bernama kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhajut Talibin Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dia kitab tuhfah. Kitab tuhfah ini jadi menjadi kitab antara kitab yang muktamad lah, yang dipegang oleh fuqaha mutaakhirin selepas daripada zaman beliau. Baik, itu sekilas lalu tentang pengarang kitab kita I'anatul Ta'am Fathul Mu'in. Kemudian kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Jadi Hasyiah I'anatul Talibin ini tidak dikarang oleh beliau lah, tetapi dikarangkan oleh Imam Abu Bakar Syata', iaitu seorang ulama besar juga di Mekah dahulu. Syekh Abu Bakar Syata', ulama besar juga di Mekah, dan ramai juga alim ulama, para tuan-tuan guru yang belajar langsung dengan Syekh Abu Bakar Syata' Ad-Dimyati ini di Mekah. Di antaranya mungkin Syekh Ali Al-Maliki, dan seumpama dengannya lah. Baik. Baik, kemudian sebelum kita membacanya, alangkah eloknya kita menghadiahkan Al-Fatihah yang pertama kepada pengarang matanya Qurratul Ain, kemudian syarahnya Fathul Mu'in iaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, dan juga kepada hasyiah, pengarang Hasyiah I'anatul Talibin iaitu Syekh Abu Bakar Syata' Ad-Dimyati. Ajma'in Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini 'ala at-tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibal maqamil mahmud sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil amjad salatan wa salaman afuzu bihima yawmal ma'ad. أما بعد فهذا شرح مفيد على كتاب المسمى بقرة العين بمهمات الدين يبين المراد ويتمم المفاد ويحصل المقاصد ويبرز الفوائد وسميته بفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أي أؤلف وأنا أسأل الله الكريم المنان أن يعم الانتفاع به للخاصة والعامة من الإخوان وأن يسكنني به الفردوس وأن يسكنني به الفردوس في دار الأمان إنه أكرم كريم وأرحم رحيم والاسم مشتق من السمو وهو العلو لا من الوسم وهو العلامة. Baik. Kata Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kebiasaannya kita tengok dalam kitab-kitab yang dikarangkan ulama, mereka memang menghadirkan Bismillahirrahmanirrahim hampir ke semua kitab. Hampir ke semua kitab yang dikarangkan oleh ulama ini, khususnya ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama di zaman sekarang. Kebanyakan mereka adalah memulakan kitab mereka itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah. Kemudian mereka iringkan pula Alhamdulillah, iaitu hamdalah, basmalah, summal hamdalah, Bismillah dan juga Alhamdulillah. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah kerana yang pertama nak iqtidaan bil kitab, kerana nak mengikut kepada susunan cara penulisan Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran kalamullah azza wa jalla, setiap kesemuanya surah tersebut dimulakan dengan bismillah, melainkan satu surah, iaitu surah Bara'ah yang tidak dimulakan dengan bismillah. Adapun surah-surah yang lain kesemuanya dimulakan dengan bismillah. Maka kerana nak mengambil keberkatan, nak mengambil cara penulisan Al-Quran, maka dimulakan dengan bismillah pada penulisan kitab alim ulama terdahulu. Jadi alim ulama ni, mereka bila mana menulis kitab, maka mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, sebab kenapa ulama mereka menulis bismillah di dalam permulaan kitab mereka. Yang kedua, sebabnya adalah kerana nak beramal dengan sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta aw abtar aw ajzam. Tiap-tiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah, iaitu perkara yang mempunyai manfaat, perkara yang mempunyai kebaikan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, perkara itu batal ataupun terputus, ay qalilul barakah, artinya sedikit keberkatan. Maka untuk mendapatkan banyak keberkatan, maka hendaklah dimulakan dengan bismillah pada tiap-tiap perkara yang elok ataupun tiap-tiap perkara yang mempunyai kandungan ataupun isi yang bagus, cita-cita yang cantik, cita-cita yang elok. Maka kerana nak beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka penulisan kitab juga dimulakan dengan bismillah.
Okey, jadi bismillah ini adalah sebuah lafaz ungkapan yang penting supaya sesuatu perkara yang mempunyai kebaikan bila kita lakukannya, perkara tersebut mendapat keberkatan yang banyak di dalam perkara tersebut. Baik. Maka hukum bismillah juga pada perkara yang mempunyai kebaikan, maka sunat, ya, dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau perkara itu perkara yang membawa kepada kemaksiatan ataupun perkara yang kemungkaran, perkara yang mempunyai maksiat di dalamnya, benda yang tak elok di dalamnya, maka hukum bismillah pun menurut hukum perkara tersebut. Kalau perkara itu haram, misalnya orang yang mencuri, orang yang berzina dan melakukan fawahish, perkara-perkara yang keji, yang dilarang, yang diharamkan di dalam agama Islam, diharamkan oleh Allah, oleh Nabi SAW, maka perkara tersebut juga ataupun bismillah pada perkara tersebut hukumnya haram juga, kan? Jadi orang nak mencuri, maka dia kata bismillah, maka bismillah pun haram. Curi haram, bismillah lagi tambah satu lagi dosa, haram. Orang nak berzina, dia kata bismillah, kan? Wal iyadzubillah min zalik lah, kalau ada orang yang macam tu, kan? Dan bismillah pada perkara yang makruh. Maka begitulah hukum yang diletakkan, disebutkan oleh ulama tentang pembahasan bismillah. Kemudian alhamdulillahi al-fattahi al-jawadi al-mu'in. Bermula segala puji itu milik Allah al-fattahi, Allah yang maha pembuka, al-jawadi, Allah Ta'ala yang maha pemurah, al-mu'ini, Allah Ta'ala yang maha menolong, ala tafaqquhi fid din, di atas memahami di dalam agama, man ikhtarahu minal ibad, akan barang siapa, akan sesiapa, ikhtarahu minal ibad, yang ia pilih daripada kalangan hambanya. Jadi Allah Ta'ala segala puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah musannif radhiyallahu ta'ala anhu memulakan kitabnya dengan bismillah, kemudian beliau memulakan pula kitabnya itu dengan alhamdulillah. Maka kita katakan di sini terjadi hanya dua ibtida'. Yang pertama dipanggil dengan ibtida'an haqiqiyan, yang kedua ibtida'an idhafiyan. Ibtida' hakiki dan ibtida' idhafi. Apa itu ibtida' hakiki? Iaitu ibtida' dengan bismillah. Apa itu ibtida' idhafi? Iaitu ibtida' dengan alhamdulillah. Maka ibtida' dengan bismillah dipanggil ibtida' hakiki, ibtida' alhamdulillah dipanggil ibtida' idhafi. Kenapa boleh terjadi keluarnya macam tu? Kerana dalam hadis Nabi SAW seolah-olah terjadinya ta'arud, pertentangan di antara dua buah hadis. Yang pertama, hadis Nabi SAW menceritakan yang kita sebutkan tadi, kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u abtar aw ajzam. Satu lagi hadis Nabi kata, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bilhamdulillah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta' aw abtar aw ajzam. Setiap perkara yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut tidak ada keberkatan ataupun sedikit keberkatannya. Maka dari sudut makna seolah-olah terjadi ta'arud di antara keduanya ini. Seolah terjadi pertentangan di antara dua hadis ini. Satu hadis Nabi kata alhamdulillah, satu hadis lagi Nabi kata bismillah. Maka untuk meraihkan hadis kedua-dua tersebut, para ulama usul fiqh mereka mengambil jalanan untuk al-jam'u, untuk menghimpunkan di antara keduanya, menghimpunkan dengan alhamdulillah dan bismillah dan juga alhamdulillah. Maka bila menghimpunkan kedua-duanya dipakai di dalam permulaan, maka permulaan dengan bismillah dipanggil ibtida' hakiki, permulaan dengan alhamdulillah dipanggil ibtida' idhafi. Baik. Itu sedikit tentang alhamdulillah. Dipanggil ibtida' idhafi.
Kemudian alhamdulillah ini kita maksudkan adalah inilah segala puji. Yakni ada beberapa bahagian pujian yang tertentu mana pujian tadi milik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puji-pujian ini terbahaginya kepada 4. Yang pertama qadim ila qadim, iaitu puji Allah kepada Allah. Seperti mana Allah sebut dalam Quran, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akulah sebaik-baik penolong. Akulah sebaik-baik pemerintah dan yang menolong. Maka itu contoh bagi puji Allah pada Allah. Yang kedua, puji Allah pada makhluk. Allah Ta'ala memuji makhluknya. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hambaku itu Nabi Daud, innahu awwab. Ialah orang banyak yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu puji siapa? Puji Allah pada makhluknya. Yang ketiga, puji hadis ila qadim, puji makhluk pada Allah. Kita selepas makan kita kata alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Kita puji siapa? Puji Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat iaitu puji makhluk kepada makhluk. Puji hadis ila hadis, makhluk memuji sesama makhluk. Maka ini bahagian puji yang keempat. Makhluk memuji makhluk. Maka kesemua puji ini tertentunya ataupun milik puji tadi adalah lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikata dengan alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Jadi lam pada kalimah lillahi, lam itu lil milki. Lam untuk pemilik, kepemilikan sekalian puji itu bagi Allah. Ataupun lam itu boleh kita katakan sebagai lamul istihqaq. Itu berhaknya sekalian puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau kita tengok dari sudut lughahnya, sudut bahasanya, alhamdu itu lafaznya adalah lafaz mufrad. Isim mufrad makna puji tapi bermakna jamak. Lafaz mufrad satu tetapi maknanya makna yang banyak, makna jamak. Di mana? Kenapa kita bagi makna itu makna jamak? Pada kalimah ataupun pada huruf alif lam yang masuk pada kalimah alhamdu. Di alif lam itu lil jinsi ataupun alif lam tu lil istighraq. Jadi kaedahnya alif lam lil jinsi idza dakhala ala al mufrad yufidu jam'an. Kan alif lam lil jinsi kalau masuknya pada isim mufrad dia memberi makna jamak. Memberi makna jamak, iaitu walaupun hamdan itu masdar dan dia itu mufrad tetapi makna adalah makna jamak. Baik, kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Jadi alhamdulillahil fattah, segala puji bagi Allah yang Maha membuka. Al-Jawad, yang Maha Pemurah. Al-Mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Jadi di sini kalau kita tengok kalam musannif di sini adanya bara'atul istihlal, bara'atul istihlal, iaitu an ya'tiyal mutakallim amama al-kalam ma yush'iru bisiddiqih, iaitu orang yang bercakap dia mendatangkan alamat atau tanda yang membenarkan tentang percakapannya nanti. Maksudnya kalau kita nak bercakap tentang fiqh, maka pada mukadimah kita ada bunga-bunganya, ada tanda-tandanya yang mengatakan bahawa perkataan yang kita nak datangkan selepas itu adalah di dalam bab fiqh. Sama juga Syekh Zainuddin Al-Malibari ini menyebutkan alhamdulillah ala tafaqquhi fid din. Di situ kan ada bara'atul istihlal. Maka bila kita baca mukadimah pun kita dah faham, berarti kitab ini nak membicarakan tentang ilmu fiqh. Bukan membicarakan akidah, bukan membicarakan tasawuf, bukan membicarakan hadis. Dari mana kita katakan itu adalah membicarakan ilmu akidah? Pada mukadimah ke mukadimah kita dah nampak dah alat tafaqquhi fid din, tafaqquh. Jadi ada alamat, ada tanda, iaitu dipanggil sebagai bara'atul istihlal. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, syahadatan tudkhiluna darul khulud, akan sebagai penyaksian yang memasukkan kami ke dalam
syurga Allah Subhanahu wa taala, negeri yang abadi, darul khulud, iaitu negeri yang abadi, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku nak saksi bahwasanya penghulu kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, hambanya Allah, wa rasuluh, dan rasulnya Allah, sahibal maqamil mahmud sallallahu alaihi wasallam, pemilik maqam, pemilik tempat yang dipuji ataupun tempat yang terpuji sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pemilik tempat yang paling tinggi di sisi Allah, makam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Hasyiatul Talibin disebutkan apa makna maqamul mahmud. Maqamil mahmud huwa maqamus syafa'ah al-uzma fi fasl qada' bihamdihi fihi al-awwalun wal akhirun, iaitu Nabi Muhammad SAW pemilik kepada maqam syafaat yang uzma, syafaatul uzma nanti, iaitu di mahsyar ataupun di akhirat kelak. Nabi SAW memberikan syafaat yang uzma, syafaat yang besar, iaitu memberi syafaat kepada kesemua makhluk. Start permulaannya daripada makhluk yang manusia daripada zaman Nabi Adam AS sampailah manusia yang hidup di akhir zaman hinggalah kiamat. Nabi SAW pada hari akhirat kelak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memberi syafaat, memberi tolong kepada semua makhluk, semua manusia ini, iaitu yang disebutkan dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang mana pada waktu itu tidak ada yang memberikan syafaat melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini panjang disebutkan oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Iaitu syafaat uzma ni syafaat yang bila mana Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak menangguhkan ataupun mahsyar ataupun hisab yang nak berjalan itu sangat lama manusia waktu itu untuk menanti. Maka kelompok manusia pun akhirnya pergi kepada nabi-nabi yang terdahulu, pada Nabi Adam, pada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, meminta syafaat supaya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipercepatkan hisab, iaitu perhitungan. Maka kesemua nabi yang disebutkan itu tidak mahu memberikan syafaat mereka kerana mereka kata mereka malu pada hari ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam AS malu kerana dia kata, Nabi Adam kata, aku pernah melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala melarang aku, maka aku malu hari ini nak minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu pergi minta pada orang lain. Jadi kita kena ingat dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kesalahan ataupun apa yang dilakukan oleh Nabi Adam AS sebenarnya bukanlah berbentuk ataupun bersifat kesalahan, akan tetapi ia sebenarnya adalah asbab wal musabbab sahaja untuk Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam AS ke dunia. Jadi bukanlah Nabi Adam itu melakukan dosa, sebab Nabi ini maksum. Bukanlah Nabi Adam bila mana mendekati pohon khuldi maka baginda melakukan maksiat pada Allah kerana Allah Ta'ala melarang, tidak. Sedangkan itu hanya kita katakan sebagai sabab wal musabbab, asbab wal musabbab, supaya manusia nanti akan beradanya di bumi. Sama juga jawapan yang diberikan Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Maka last sekali umat manusia pergi kepada Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta syafaat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka, kan. Maka Nabi Muhammad pun bangun dan berdoa pada Allah SWT untuk mempercepatkan hisab. Maka Allah SWT memperkenankan dan mengkabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Itulah
yang dipanggil dengan syafaatul uzma, pertolongan Nabi, syafaat Nabi yang Nabi bagi kepada kesemua umat manusia untuk mempercepatkan hisab di mahsyar kelak. Wa ala alihi wa ashabihi al-amjadi salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan ke atas keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabatnya Nabi, al-amjadi, yang maha pemurah, yang pemurah. Baik, kemudian wa ala alihi ke atas keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi ini pun ada beberapa penafsiran yang disebutkan ulama. Keluarga Nabi ini boleh jadi kalau pada maqam zakat adalah khum Banu Hashim wa Banu Muttalib. Ini maksudkan alihi, keluarga Nabi adalah Bani Hashim, keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib. Itu pada maqam zakat. Kalau wa alihi itu pada maqam ad-du'a, maka maksudnya adalah kullu mu'min walau asiyan. Kesemua tiap-tiap orang beriman walaupun dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk tak kita sekali masuk ke dalam alihi, iaitu keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada maqam doa. Wa ashabihi, dan ke atas sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amjad, yang mulia. Lagi kedudukan yang tertinggi. Al-amjad maknanya asyarfu, iaitu mulia. Jadi sahabat Nabi, ta'rif sahabat Nabi adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi hayyan wa mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Kan, itu sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, beriman dengan Nabi dalam keadaan Nabi hidup, dan dia itu mati dalam keadaan Islam, maka dikirakan sahabat. Maka sahabat yang tidak bertemu dengan Nabi, orang yang tidak bertemu dengan Nabi walaupun hidup sezaman dengan Nabi dan beriman dengan Nabi tapi tak pernah bertemu dengan Nabi, maka mereka tidak dikirakan sebagai sahabat kerana tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais adalah tabi'in, walaupun beliau hidup pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kerana beliau tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak dikirakan sebagai sahabat. Begitu jugalah sahabat yang beriman dengan Nabi, kemudian apabila Nabi wafat mereka murtad, riddah, keluar daripada Islam, kemudiannya mereka mati dalam keadaan riddah murtad tersebut, maka mereka tidak dikirakan sahabat. Walaupun pada hidup mereka dan pada hidup Nabi itu mereka sempat bertemu dan mereka itu beriman dengan Nabi, tetapi mereka tidak dikirakan sahabat. Okey, dikarenakan mereka ini tidak mati dalam keadaan iman. Tetapi kalau dia itu riddah, sahabat tersebut riddah, seperti mana peristiwa selepas mana Nabi SAW wafat, ramai daripada sahabat-sahabat ini yang murtad. Ramai daripada sahabat yang murtad. Akan tetapi setelah itu mereka kembali lagi pada Islam. Mereka murtad, kembali berislam, dan mereka mati dalam Islam, mati dalam iman, maka mereka dikirakan sahabat walau takhallala birriddah, walau takhallalat ar-riddatu, walaupun mereka itu diselangi oleh riddah, walaupun murtad pada pertengahan, kemudian mereka kembali lagi pada Islam, maka dikirakan sahabat kerana mereka mati dalam Islam, mati dalam iman. Okey, kemudian mesti beriman dengan Nabi, jumpa dengan Nabi hayyan, dalam Nabi keadaan hidup. Maksudnya ada orang yang dia datang beriman dengan Nabi, melihat pertama kali melihat Nabi, akan tetapi waktu tersebut Nabi sudah wafat. Erti kata hari dia sampai ke Madinah adalah harinya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sempat jumpa dengan Nabi, tetapi sempat jumpa dengan Nabi setelah Nabi wafat. Setelah Nabi itu sudah dalam keadaan jenazah. Nabi dah jadi jenazah dah. Nabi sudah meninggal dah. Dia sempat jumpa, sempat melihat Nabi sebelum Nabi dimaqamkan.
maka orang ini tidak dikirakan ataupun ditakrifkan sebagai sahabat. Dia tak masuk dalam sahabat. Maka dia masuk dalam tabi'in lah, kerana sempat berjumpa dengan sahabat Nabi SAW. Kerana jasad ataupun jenazah Nabi SAW kan, selepas mana Nabi wafat hari Isnin, hari Khamis barulah dimakamkan. 3 hari, Selasa, Rabu, Khamis, 3 hari dimakamkan, kerana mereka nak menunggu melantik khalifah, iaitu siapa yang nak mengganti Nabi SAW. Jadi jasad Nabi ni lama sikit lah. Sebab tu bila ada orang yang datang sempat jumpa dengan jenazah Nabi, tetapi mereka itu kali pertama jumpa Nabi dalam keadaan Nabi dah wafat, maka mereka ini tidak dikirakan sebagai sahabat. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Selawat dan salam afuzu bihima, yang berjayalah bihima dengan keduanya, yaumal ma'ad, yang memperolehlah dengan keduanya, yaumal ma'adi, pada hari ma'ad. Iaitu pada hari kiamat kelak. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, wa ba'du fahadha syarhun mufidun ala kitabil musamma biqurratil aini bimuhimmatid din. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah kita akan sambung pada episod seterusnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.